Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar para penonton yang dikasihi Allah? Yang pertama dan selama-lamanya saya menyeru kepada diri saya dan para penonton semua untuk memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Dan alhamdulillah, pada tahun ini kita masih lagi diberi kesempatan olehnya untuk bertemu dan berada dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkatan dan penuh dengan ganjaran, iaitulah bulan Ramadan. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, kita sedia maklum Ramadan merupakan salah satu daripada bulan di dalam kalender hijrah. Jadi Ramadan ini mempunyai begitu banyak kelebihan, dan di antara kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini adalah yang pertamanya, pada bulan ini telah turunnya Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan, yakni bulan yang kamu berpuasa, kami turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan perbezaan yang benar dan juga yang salah. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa ayat ini telah disepakati oleh para ulama dan tiada khilaf bahawa penurunan yang dimaksudkan adalah daripada Luh Mahfuz ke langit dunia, iaitu Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Secara umumnya para penonton sekalian, Al-Quran yang pertamanya diturunkan daripada Luh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, yang mana kita tidak mengetahui bilakah malam ataupun masa tersebut. Dan selepas itu Al-Quran akan diturun kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat-peringkat pada malam 17 Ramadan, yang mana kita selalu disambut kita dengan nuzul Al-Quran. Para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar ini ataupun Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang mana kebaikannya ataupun kelebihannya menyamai 1000 bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menyebut malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar itu kebaikannya, kelebihannya menyamai 1000 bulan. Bukannya 1000 malam, tapi 1000 bulan kebaikannya. Sesiapa menghidupkan Lailatul Qadar, maka ganjarannya, pahalanya akan menyamai dengan 1000 bulan. Jadi kena tok pulang dengan kita lagi lah, mau kasih mau kita nak beribadah pada malam tersebut. Yang menjadi persoalannya, kita tok tahu bila malam Lailatul Qadar ya tadi. Kita tu tahu bila malam Lailatul Qadar, sebab Lailatul Qadar tu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kita nak bertemu dengan Lailatul Qadar tu tadi, mau sikit je kita kena pulah. Nak apa ya tadi? Dari awal Ramadan tu tadi, daripada 1 Ramadan sampai penghujung Ramadan, kita kena menghidupkan seluruh malam Ramadan ni tadi dengan ibadah-ibadah, dengan doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga ulama yang menyatakan malam Lailatul Qadar tu tadi guguknya pada boleh jadi juga jatuh pada awal-awal Ramadan.
Jadi para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah, berbaki puasa yang ada ini, saya menyeru kepada diri saya dan para pendengar untuk mempertingkatkan lagi amal ibadah kita. Orang madah tadi mun boleh berbaki berbaki puasa yang tinggal tu tadi kita pecut habis. Kita tekan gear habis. Minyak tadi, pedal minyak tadi tekan habis. Jadi di antara amalan yang boleh, dia bukan amalan yang boleh, sebenarnya amalan-amalan yang memang dituntut untuk kita laksanakan, untuk kita pulah dalam bulan Ramadan tu tadi. Jadi yang pertamanya adalah melaksanakan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih tu tadi, mun boleh orang madah tadi jangan ditinggal walau semalam. Sebab solat sunat tarawih tu tadi sikda pada bulan-bulan yang lain. Solat sunat tarawih tu hanya ada pada bulan Ramadan. Yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Siangnya kita puasa, malamnya kita bertarawih. Mun boleh kita jangan tinggallah. Dan kita boleh paksa juga diri kita untuk melaksanakan solat sunat tarawih itu tadi sebanyak 20 rakaat dan ditambah lagi dengan witir sebanyak 3 rakaat. Yang keduanya, hendaklah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kelebihan baca Quran itu amat besar sekali para penonton, para pendengar sekalian. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana Al-Quran itu tadi akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca dan mengamalkannya. Jadi para penonton sekalian, di akhirat kelak Al-Quran itu akan hadir untuk nolong kita, untuk memberi syafaat kepada kita supaya kita terlepas daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab yang menyatakan bahawa seseorang itu diangkat darjatnya dan diturunkan martabatnya adalah dengan Al-Quran. Maknanya seseorang yang tadi Allah Ta'ala meninggikan martabat ataupun darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sisi manusia kerana Al-Quran. Munnya baca Al-Quran, yang menjaga isi kandungan Quran dan beramal dengan isi Al-Quran, insya-Allah yang akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah sebaliknya, munnya si pernah nak baca Al-Quran, si apatah lagi nak beramal dengan Al-Quran, wa na'udzubillah, si ada penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala-nya di siap. Jadi yang ketiganya, apa yang kita boleh di antara amalan yang kita boleh yang dituntut untuk kita laksanakan di bulan Ramadan tu, lebih-lebih lagi di akhir Ramadan kelak, ialah berqiyamul lail. Mun boleh qiyamul lail tu tadi sebelum kita sahur tadi, kita sahur subuh masuk kenek tu 5:30 pagi. 5:30 pagi. Imsyak pukul 5.20. Mun boleh kita bangun awal pukul 4 ataupun sikit lagi pukul 4 kita bangun awal untuk kita melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Qiyamul lail itu tadi kita bertahajudlah, melaksanakan tahajud ataupun solat-solat sunat yang lain. Jadi yang keempatnya, amalan yang dituntut untuk kita laksanakan dalam bulan Ramadan tu tadi, iaitulah bersedekah. Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW tu seorang yang pemurah. Dan sifat pemurah Nabi tu tadi akan berganda lagi, akan lebih lagi apabila memasuki bulan Ramadan. Jadi kita kena ikutlah sunnah Nabi tu tadi. Boleh bulan Ramadan tu tadi, tiap-tiap hari daripada awal Ramadan sampai Ramadan jangan miss untuk kita bersedekah. Dan sebaik-baik untuk kita sedekah ialah kita memberi makan kepada orang yang berbuka. Kerana apa para penonton? Bila kita beri makan dengan orang yang berbuka tu tadi, kita akan dapat pahala seperti mana orang yang berbuka tadi, orang yang berpuasa tadi, tanpa sedikit dikurangi pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Saya rasa para penonton, para pendengar sekalian, ya ajak tadilah yang saya boleh sampaikan, saya boleh kongsi dengan para penonton, para pendengar akan amalan-amalan yang boleh kita laksanakan di bulan Ramadan tu. Jadi saya menyeru kepada diri saya dan juga para penonton untuk berusaha dan berlipat gandakan lagi amalan kita dengan baki Ramadan yang tertinggal tu. Lebih-lebih lagi bila di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan kelak, dan bersama-samalah kita berdoa semoga kita semua akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.